Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersiaran, langsung minta maklum balas daripada rakan-rakan yang dah bersama, macam mana suara dan juga liputan ya. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأرواح مشايخنا ووالدينا ومشايخهم ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا للمصنف في هذا الكتاب الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وأصوله ومن ينتسب إليه أجمعين وخصوصا لهذه النية ولكل نية الخير والسلامة في الدين والدنيا والآخرة شئ لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Macam mana tuan-tuan suara? Jelas tak? Tuan Muhammad Rahmat, macam mana suara? Jelas? Abang Faiz Syarif, jelas. Terima kasih bang. Baik. InsyaAllah hari ini kita sambung bicara kitab Bustanul Arifin Wasabilul Zahidin lil Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijamil muslimin nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Masih lagi pada perbicaraan niat. Belum doa lagi ya kita ya. Belum doa lagi. Mari sama-sama kita doa dulu. Terlupa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahara dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya muallimal hikmah 'allimna ya muallimal hikmah 'allimna ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما معنى النية فهو القصد وهو عزم القلب وإنما لفظة موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه. فمعنى الحديث لا تصح الأعمال الشرعية إلا بالنية. ومن قصد بهجرته رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
fahijratuhu maqbulatun wa ajruhu waqi'un 'ala Allah Ta'ala wa man qasada biha ad-dunya fahiya hazzuhu laysa lahu ghairuha. في هذا الحديث اشتراط النية في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والصوم والاعتكاف والحج وغيرها إلى آخره. والله أعلم بالصواب. إليه المرجع والمآب. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang pakai kitab terjemahan versi Rumi yang terbitan Khazanah Banjariyah yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah ghafarallahu lahu li walidah wa li jamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin rabbal alamin. Boleh tengok masih lagi pada bab yang pertama, perbicaraan tentang ikhlas. Masih bab yang pertama, perbicaraan tentang ikhlas. Ini selepas daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih tu pada muka surat 15. Kalau tak silap kita pada kata tuan penterjemah, adapun makna niat itu ialah qasad, iaitu keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Situ ya. Adapun makna niat itu ialah qasad, iaitu keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Dan lafaz innama adalah mengandungi makna al-hasar. Al-hasru, perhinggaan yang membawa pengertian bahawa apa-apa yang akan disebutkan selepas lafaz itu adalah sesuatu yang sangat kokoh kedudukannya. Dan pada masa yang sama, lafaz ini juga mengeluarkan atau menafikan segala perkara lain yang tidak disebutkan. Oleh kerana itu, maka dapatlah dikatakan bahawa segala amalan syarak tidak sah kecuali bila disertai dengan niat. Maka sesiapa yang menghendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya itu akan keredaan Allah Ta'ala, sudah pasti akan mendapatkannya. Dan sesiapa yang menghendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya itu akan harta benda dunia, maka hanya harta benda itu sahaja yang merupakan balasannya dan tidak ada lagi baginya sebarang habuan selain daripada itu. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam bab yang pertama ni, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membicarakan khusus bab yang pertama daripada 5 bab. Bab yang pertama ni pada perbicaraan pada menyatakan tentang ikhlas, keikhlasan, dan juga tentang menghadirkan niat pada semua amalan, sama ada amalan zahir maupun amalan batin. Jadi awal tuan pengarang petik firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima, yang mana di situ ada pengertian yang kita dapat fahami, iaitu Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya melakukan amal ibadah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat, kita dah tahu dah kan, ibadat itu terbagi dua, terdiri daripada 2 bahagian. Satu, buat yang disuruh. Yang kedua, tinggal yang ditegah. Sama ada melibatkan yang zahir, anggota yang zahir, maupun melibatkan batin, hati. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita semua ni untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keadaan kita ikhlaskan amal ibadah kita itu, ikhlaskan agama kita semata-mata bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada ayat ini ada penerangan tentang perintah kita tu diperintahkan beramal ibadat dengan ikhlas. Ya, demikian itulah agama yang teguh pada diri seseorang. Kemudiannya pada firman yang selanjutnya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan tentang kepentingan kita menghadirkan niat. Namun beliau belum lagi menjelaskan tentang apa itu pengertian ikhlas, apa itu maknanya niat, yang insya-Allah hari ini kita sambung. Jadi peri penting dulu kita mengikhlaskan. Kalau ikhlas dalam pertemuan yang lepas-lepas, kalau kita ulang kaji balik kan, mana yang tertinggal bas tu, kita recap sikit. Maknanya ikhlas ni, maknanya kita itu, kalau ikhlas pada akidah, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Taala. Kita menafikan sebarang bentuk kesyirikan, ataupun kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tidak kita mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu ikhlas pada akidah, pada keimanan. Adapun ikhlas pada ibadah, iaitu kita menafikan sebarang campuran pada niat. Itu hakikat ikhlas tu. Maknanya menafikan sebarang campuran pada niat. Dengan lagi persoalannya, niat tu apa? Apa yang kita faham tentang niat? Sebab niat ni dia ada pengertian daripada sudut bahasa dan juga daripada sudut istilah syarak. Jadi kita kena faham perkara ni benar, betul-betul,
dengan sebenar-benar kefahaman, kerana perbicaraan ini adalah perbicaraan yang sangat besar dalam agama kita. Sehingga kan nanti hadis yang kita nak masuk ni maknanya segala amalan ketaatan kita, sama ada kita buat apa yang Allah Ta'ala perintah ataupun kita tinggal apa yang Allah Ta'ala tegah, semuanya bergantung, dinilai, dipandang, dikira oleh Allah SWT adalah berdasarkan niat. Persoalannya niat tu apa? InsyaAllah sikit. Jadi Allah Ta'ala tahu. Dalam ayat selanjutnya Imam Nawawi petik pula, yang mana Allah Ta'ala tahu apa dalam diri kita, apa dalam hati kita. Jadi apa dalam hati kita tu orang tak tahu. Jadi kita buat amal ibadat, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggal apa yang Allah Ta'ala tegah. Kita tahu apa niat kita. Sepatutnya kita niat untuk apa, orang tak tahu. Jadi Allah Ta'ala tahu. Jadi kita awas dalam hati kita tu jangan ada sebarang bentuk kesyirikan, kemunafikan. Dalam hati kita tu jangan ada riak, ujub, takabur dan perkara-perkara yang lain yang membinasakan keikhlasan kita dalam beramal ibadah kerana Allah Subhanahu Taala. Jangan ada daripada apa? Antaranya kita menghendakkan perkara-perkara keduniaan seperti pujian orang, sanjungan orang, pengaruh, populariti, publicity, pangkat, jawatan dan seumpamanya. Yang itu kita sasarkan dengan kita menggunakan amal ketaatan kita sebagai batu loncatan. Itu perkara itu pembinasa kepada riak. Jadi pada amal ibadat kita nak nafikan riak. Dengan ternafinya riak, dengan ternafinya ujub, takabur daripada hati kita, maka barulah benar-benar kita tu beramal dengan ikhlas. Jadi Allah Ta'ala tahu. Maka apabila kita tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tahu apa yang dalam hati kita, yang terkadang orang pun tak tahu kiri kanan kita, orang tak tahu merapat dengan kita, satu bantal dengan kita pun tak tahu apa yang dalam hati kita. Kalau kita semayang satu sab tu kan, orang sab kiri kanan kita tak tahu apa dalam hati kita. Kita niatkan dengan semayang tu, dengan zikir, baca Quran, puasa, sedekah, haji, umrah dan segala macam bentuk keamal ketaatan. Orang tak tahu apa niat di hati kita tu kerana apa-apa yang kita nak. Sebahagian ulama ada menyatakan hatta iblis pun tak tahu, dan juga kuncu-kuncu dia tak tahu apa niat hati kita untuk dia nak rosakkan. Nafsu pun tak tahu niat di hati kita untuk dia nak pesongkan, dan malaikat pun tak tahu niat di hati kita untuk dia nak catit. Jadi ini ikhlas ni rahsia, satu rahsia daripada rahsia Allah Ta'ala. Kan ditanya, Jabir tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Jabir radhiyallahu anhu tanya tentang ikhlas tu apa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Baginda Nabi kata, nanti aku tanya siapa? Jibril. Ada, kalau tuan-tuan boleh ceklah riwayat dan juga lafaz, lebih kurang pengertiannya, sehinggalah bertanya kepada Allah SWT, dan Allah SWT pun menjawab, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas tu adalah suatu rahsia, satu rahsia daripada beberapa rahasiaku. Ubi'uhu qalba man asya'a min ibadi. Aku taruhkan keikhlasan itu di dalam hati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Semoga Allah Ta'ala taruhkan keikhlasan dalam hati kita semua, sehingga kita menjadi golongan yang mukhlisin wa mukhlasin, orang yang ikhlas dan orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi peranan kita tuan-tuan dalam bicara ikhlas ni, kita kena sentiasa berhati-hati dalam setiap gerak-geri, langkah kita, amal ketaatan kita, baik kita meninggalkan kemaksiatan, kita kena pastikan apa niat di hati kita. Kerana Allah Ta'ala tahu. Jangan ada kita niat selain daripada Allah Ta'ala yang boleh mengundang kemurkaan Allah, dan di hari kemudian kita melentangkan diri kita kepada azab siksaan yang bersangkutan pedih. Na'udzubillah. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan tak sampai kepada Allah Ta'ala tu daging korban itu atas jalan misal. Itu disebut tentang ibadah korban kan pada ayat surah Al-Hajj ayat 37 tu. Yang sampai kepada Allah Subhanahu Taala bukanlah daging, bukanlah darah daripada sembelihan korban tersebut, tapi yang sampai itu dengan mana apa? Yakni diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan dinilai dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Taala di hari kemudian adalah berdasarkan niat kita, niat seseorang itu berkorban. Misalnya kenapa? Sepatutnya kita tu kalau ikhlas, depan sikit lagi Tuan Pengarang dia nyatakan
segala amal ketaatan kita, kita mesti niatkan kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nak menjunjung titah perintah. Ingat ni tuan-tuan. Ini ringkas ni. Walaupun kita belum habis bicara tentang ikhlas, satu bab panjang. InsyaAllah Ta'ala panjang umur kita selesaikanlah pada malam ini kalau sampai. Namun apa ni kita maknanya setakat ni kita kena ingat setiap amal ibadat kita, baik taharah, baik solat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, tolong orang, bagi nasihat, amal makruf, nahi mungkar, dan kita meninggalkan kemaksiatan, kita mesti niatkan dalam hati kita. Ingat ni, kenapa? Kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, satu, dan yang kedua nak menjunjung titah perintah Allah SWT. Yang titah Allah Taala suruh kita nak buat, yang Allah SWT tegah kita tinggal. Itu niat tu. Jangan kita campurkan pada niat tersebut kerana nakkan pujian orang, nakkan sanjungan orang, nakkan harta benda, nakkan pangkat, jawatan, publicity, populariti dan seumpamanya, kemasyhuran. Jangan, itu kita nafikan. Kita khalis. Mana khalis kita bulatkan lillahi ta'ala. Itu sebablah kalau kita perhatikan dalam kebanyakan amal ibadat kita diidafatkan hujung tu dengan pada lafaz dengan lillahi ta'ala. Semayang usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Zakat, haji, umrah semua banyak dianjurkan kita idafatkan kepada lillahi ta'ala. Maknanya nak mengingatkan kita kena daripada awal lagi kita melakukan amal ketaatan, bahkan sebelum lagi daripada melakukan amal ketaatan, dalam hati kita pada azam tu lillahi ta'ala, la li ghairihi, maknanya bagi Allah Ta'ala, iaitu kerana nak mendekatkan diri. Dekatkan diri ni makna apa? Dekatkan diri ni tuan-tuan bukan makna dekat jarak, kerana Allah Ta'ala Maha Suci daripada bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Jadi dekat ni dengan makna apa? Dekat ni dengan makna dekat pada pemeliharaan Allah, dekat pada kasih sayang Allah, dekat pada pertolongan Allah. Yang itu tu. Jadi itu makna dekat tu. Jadi bila kan Allah Ta'ala nyatakan dalam hadis Qudsi, tak ada amalan pun yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT yang dapat mengatasi amalan yang Allah Ta'ala fardukan, dan berterusan dengan amalan yang sunat untuk mendapat kasih Allah Ta'ala. Bila kita dikasihi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pelihara kita, anggota kita. Makna kita tu kita zahir batin kita sentiasa dalam amal taat. Jadi itu yang kita nak. Maknanya dengan kita melakukan satu amal ibadah, kita nak Allah SWT terus memberi pertolongan dan pemeliharaan kepada kita. Tolong kita untuk buat amal taat dan pelihara kita daripada perkara-perkara maksiat dan mukhalafat. Yang itu tu. Jadi niat tu, niat taqarrub, dan yang kedua niat kita menjunjung perintah. Itu makna ikhlas. Pastikan ya, dengan itu yang Allah Ta'ala akan terima. Jadi kemudian tuan pengarang Imam Nawawi menyusul dengan hadis yang kita dah baca pada pertemuan yang lepas. Hadis ni hadis yang masyhur, hadis yang besar kedudukannya. Lanjut ni kita akan baca ni, insya-Allah akan dapat gambaran betapa besar dan pentingnya hadis ini dan pembicaraan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Baik. Jadi sebelum tu, kalau tuan-tuan yang pakai kitab versi Rumi ataupun Nujawi yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tuan-tuan boleh tengok awal tu, lepas daripada kata penghantar penterjemah tu, pada kata catatan perhatian itu, beliau ada nyatakan yang beliau pada beberapa pada penterjemahan ini, untuk meringkaskan terjemahan ini, maka pertama, kami tidak menyebutkan sanad-sanad hadis secara keseluruhan, tetapi hanya disebutkan sebahagian daripada sanad-sanad tersebut. Baik, macam sanad hadis yang pertama ni, dalam bab yang pertama ni yang dibawa ni. Kalau dalam kitab Bustanul Arifin yang versi Arabnya, ada dinyatakan sanad oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sanad Imam Nawawi yang panjang lah. Tapi tuan penterjemah sudah ringkaskan untuk memudahkan orang awam. Kalau tuan-tuan yang kalau penutup-penutup yang khusus, bolehlah merujuk. Kalau nak dapatkan sanad yang lengkapnya, bolehlah merujuk kepada yang versi Arab. Jadi dalam kitab ini dah ringkas ya.
Begitu juga ada beberapa perkara lagi depan yang diringkaskan. Jadi terus kepada perbicaraan seterusnya selepas daripada hadis ni. Hadis yang mana? Hadis yang ringkas ni daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis ini ada beberapa jalur, ada beberapa lafaz riwayatnya. Namun ni di sini salah satunya lah. Jadi hadis yang lafaz dengan lafaz ini yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim kesahihannya. Jadi hadis ni masyhur juga dengan nama hadis Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, ya. Yang mana ada yang menyatakan bahawa asbabul wurud, sebab-sebab antara datang hadis ini, puncanya antaranya kisah seorang lelaki yang dia berhijrah. Pada zaman hijrah baginda Nabi SAW, dia berhijrah ke Madinah tu kerana dia nak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi beliau pun berhijrah lah. Sedangkan waktu tu Allah Ta'ala perintahkan hijrah, dan hijrah pada ketika itu hukum dia wajib. Wajib, ya. Jadi hijrah ketika bersama-sama mengikut baginda Nabi SAW, ataupun sebelum ataupun sudah tu, masa zaman tu, hukum dia wajib. Dan hukum hijrah ni masih lagi kekal sampai ke akhir zaman lah, dia tak mansukh. Itu perbicaraan yang berasingan. Baik, kembali. Jadi bila sedemikian, di sebalik perintah Allah Ta'ala yang wajib tersebut, lelaki ini berhijrah kerana dia nak menikah dengan seorang perempuan. Begitu juga ada mengkali yang lain-lain daripada sahabat yang kesempitan ketika di Mekah, kerana dikerasi oleh golongan kafir musyrik Mekah waktu tu 13 tahun kan, hidup di Mekah sana tu dengan dikerasi, diperangi oleh orang kafir musyrik. Maka nak cari peluang lah, peluang rezeki di bumi Madinah. Jadi apabila diadukan kepada baginda Nabi SAW, baginda Nabi pun bersabdalah, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja setiap amalan itu dihitung, dikira berdasarkan dengan niat, adalah bergantung dengan niat. Dan bagi tiap-tiap seorang, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi tiap-tiap seseorang apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang adalah hijrahnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa, tengok sikit hadis kan, maka sesiapa yang adalah hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Hijrah ni dengan makna at-tarku wal intiqal. Pindah, tinggalkan tanah air dan berpindah ke tempat lain, ya. Jadi siapa-siapa yang berhijrah tu, kalau sini sahabat yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, ataupun yang sebelum tu sahabat berhijrah ke Habsyah, ataupun kita hari ini hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Hijrah ni kalau nak ikutkan, dia ada hijrah intiqal ni, berpindah ni, ada perpindahan yang melibatkan perpindahan yang hissi, iaitu berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Ada yang perpindahan hijrah dengan pengertian maknawi, iaitu berpindah daripada satu keadaan kepada suatu keadaan. Contohnya, daripada keadaan kita tu orang yang melakukan amal maksiat, hidup dalam kelalaian, kita berpindah kepada keadaan kita tu melakukan amal ketaatan. Itu juga dikira sebagai hijrah. Baik, jadi kalau penghijrahan, sama ada penghijrahan secara hissi maupun penghijrahan yang secara maknawi, setiap seorang itu sepatutnya didasarkan kerana Allah Ta'ala, kerana taqarrub ilallah, kerana nak menjunjung perintah Allah. Namun seandainya kalau ada dia diniatkan itu kerana kepentingan-kepentingan duniawi, maka dia tu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima, dan dia melintangkan diri kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Jadi hanya sahaja segala amal itu dikira mengikut niat, dan hanya sahaja yang diperoleh oleh setiap seseorang daripada amalannya mengikut apa yang diniatkannya. Maka sesiapa adalah hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Apa makna hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul? Iaitu, kalau hijrahnya itu kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjunjung perintah Allah dan Rasul, itu makna kalau itu hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya tu, tuan-tuan boleh catat situ. Maknanya hijrahnya itu kepada Allah tu, yakni diterima di sisi Allah dan Rasul, dan diberi ganjaran di hari kemudian. Catat situ. Dan sesiapa yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, sebaliknya, faman kanat hijratuhu
ila dunya yusibuha. Hijrah aja berpindahnya itu hanya kerana untuk mendapat keuntungan dunia. Nak dapatkan kesenangan hidup ke dunia. Atau kerana mahu berkahwin kepada seseorang perempuan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imraati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka nilai hijrahnya seperti yang diniatkannya itu. Jadi yang apa yang diniatkan tu, itulah qadarnya. Maknanya apa? Qadar penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa yang dia nak tu, dia dapatlah. Namun terkadang tak dapat. Kadang-kadang kita ni buat amal ibadat kerana nakkan kepentingan dunia. Secara kebiasaan dapatlah. Kerana itu adat dunia kan. Allah Ta'ala nyatakan siapa-siapa tuntut dunia, bersungguh dapat. Tapi penerimaan di sisi Allah tu, qabul di sisi Allah, dan pemberian ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan, itu tak dapat. Bahkan yang paling bahaya, melintangkan diri kepada kemurkaan Allah. Kerana apa? Kerana kalaulah seandainya kita ada dengan amal taat, seperti contoh yang nak disebut pada hadis ni, dia berhijrah tu kerana nak dunia, ataupun kerana nak perempuan yang dia nak nikah saja, maka maknanya kalau bukan kerana Allah, maka riak semata-mata adalah hukumnya haram. Maka dia dosa besar. Dia maksiat batin. Ya. Jadi saya seru diri saya dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sama-samalah kita ikhlaskan hati kita buat amal ibadat semata-mata kerana Allah. Cabaran ni ya. Kerana niat ikhlas ni, dia syarat amalan tu diterima. Apa jua amalan. Adapun makna niat itu, kemudiannya kata Imam Nawawi, di sini selepas daripada hadis ini telah disepakati oleh para ulama atas kesahihannya, muttafaqun alaih tu tuan-tuan boleh catat situ, yakni disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis status hadis sahih yang paling sahih sekali as-sah, iaitulah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini telah disepakati oleh para ulama atas kesahihannya. Dan mereka bersepakat mengatakan bahawa hadis ini sangat besar kedudukannya dalam agama dan merupakan salah satu asas keimanan. Ini hadis ini salah satu asas keimanan. Bahkan ia merupakan tonggaknya yang terutama sekali, yang paling kukuh. Tonggaknya, tonggak keimanan yang paling kukuh. Jadi ada catatan letak kaki bawah tu kan. Oleh kerana kitab ini merupakan terjemahan dan ringkasan, maka kebanyakan sanad yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak kita muatkan, dan kepada ahlinya bolehlah ia merujuk kepada teks asal dalam bahasa Arab. Itu ya. Jadi kita ni kebanyakan orang yang tidak berkeahlian dalam bidang ini, maknanya tidak berpeluang untuk nak mempelajari secara disiplin ilmu secara mendalam. Maka kita ni fokus pada mempelajari kitab Bustanul Arifin ni, bab kata orang ni 9, singkap daun ambil buah. Kita nak ambil apa yang kita nak terus amalkan. Jadi sekarang ni macam kita setiap hari kita orang mesti buat amal ibadah. Ada yang wajib, ada yang sunat, tinggal maksiat, tinggal perkara yang ditagah. Jadi pastikan semua tu kita bina tu bermula dengan niat di hati kita dan azam di hati kita yang benar, lillahi ta'ala la li ghairihi, semata-mata kerana Allah, bukan kerana selain Allah. Itu dia. Jadi ada pun makna niat, kata Tan Pengarang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma makna niat tu di sini, apa kita nak fahamkan tentang sebab kita sekarang ni faham dah. Ikhlas tu apa dia? Ikhlas kalau daripada sudut bahasa maknanya hening, jernih, bersih, tulus. Itu makna ikhlas daripada sudut bahasa. Adapun daripada sudut istilah syarak, bila sebut ikhlas ni, maknanya kita tu seperti mana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, haqiqatul ikhlas ialah nafyu syaub anin niyati,
menafikan sebarang jenis campuran daripada niat kita tu. Tak kiralah niat kita tu apa jua bentuk amal taat yang kita buat dan maksiat yang kita tinggalkan. Tu kita nafikan campuran selain daripada nak mendekatkan diri kepada Allah dan juga nak menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tu jaga tu. Jadi makna niat ni apa dia? Niat tu apa? Niat ni bahasa Arab. Niat ni bahasa Arab tuan-tuan ya. Kalau daripada sudut bahasa, niat ni ada beberapa pengertian. Tuan-tuan nak buat catatan, boleh buat catatan. Jadi kalau daripada sudut bahasa Arab, niat, Melayu pun sebut niat juga. Kita bahasa Melayu banyak import bahasa Arab. Ya? Banyak kita gunakan bahasa Arab. Seperti niat. Niat apa makna niat? Niat daripada sudut bahasa, dia ada beberapa pengertian. Antaranya, kalau niat daripada kata dasar, dia adalah merupakan kata dasar ataupun masdar bagi fi'il nawa. Nawa yanwi. Dan dia adalah merupakan kata nama. Bila sebut an-niyatu, dia isim. An-niyatu isim. Dan makna dia ada beberapa makna. Pertama, tuan-tuan boleh catat niat daripada sudut bahasa dengan makna al-qasdu, qasad. Qasad. Qasad dengan makna apa? Tuju. Seperti kalau daripada sudut bahasa Arab dia sebut fayuqalu nawas syai'a yanwihi niyatan ay qasadahu. Maknanya apabila disebut daripada sudut bahasa, seseorang itu berniat akan sesuatu. Maknanya apa? Seseorang itu dia menuju kepada sesuatu tu. Faham? Daripada sudut bahasa, niat ni dengan makna qasad, iaitu apa? Dia tuju. Seperti kita berjalan pergi ke Kuala Lumpur. Jadi sekarang ni niat kita maknanya tuju kita tu. Arah tuju. Maknanya niat ni daripada sudut bahasa dulu kita faham. Daripada sudut bahasa, niat ni makna arah tuju. Satu pengertian. Pengertian yang kedua, tuan-tuan boleh catat, niat daripada sudut bahasa juga bererti al-hifzu, iaitu pemeliharaan. Pemeliharaan. Maka dikatakan di sisi bahasa Arab, nawallaha fulanan ay hafizahu. Seperti kita mendoakan, kita sebut nawallaha fulanan. Semoga Allah, yakni makna apa? Kalau daripada sudut bahasa, semoga Allah Ta'ala meniatkanlah si fulan itu. Apa makna niat dekat situ? Jadi niat daripada di situ dengan makna apa? Memelihara. Semoga Allah Ta'ala memelihara si fulan itu. Baik, ini pengertian niat daripada sudut bahasa. Adapun niat daripada sudut istilah, secara ringkasnya Imam Nawawi sebutkan di dalam kitab ini, niat itu maknanya al-qasdu. Tengok tu. Adapun makna niat itu ialah qasad. Ataupun bahasa Arab dia al-qasdu. Iaitu apa dia? Makna qasad ni, kata Imam Nawawi, iaitu keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Dan lafaz innama, tu cerita lain, nanti dulu. Baik, kembali kita. Jadi niat ni daripada sudut istilah ini Imam Nawawi bagi satu. Kan? Pengertiannya apa dia? Iaitu kita qasad. Iaitu keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Ini niat di sini Imam Nawawi memberikan takrifan dengan makna pengertiannya azam. Kalau kita perhalusi, apakah pengertian azam? Apakah beza azam dengan niat? Adakah niat itu sama dengan azam? Kalau ini perbicaraan istilah fikih, maka panjang lebar perbicaraannya di sisi fuqaha. Di sisi fuqaha. Jadi saya nak ambil ringkas-ringkas supaya penting, supaya biar kita nampak. Kerana apa? Kerana bab niat ni juga menjadi perbalahan mutakhir ini. Seperti sembahyang nak kena niat waktu takbiratul ihram ke, ataupun ada kata tak payah waktu dalam takbiratul ihram ke. Jadi apa? Di mana perselisihannya? Mahalul khilaf tu. Dan kemudiannya perbezaannya, hukumnya,
Jadi panjang lebar tu boleh diperhalusi dalam kitab-kitab fikih. Mazahib al-arba'. Keempat-empat mazhab kita boleh halusi. Tapi yang penting saya nak kongsi untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, beberapa pengertian supaya kita faham tentang perbezaan, supaya jangan keliru. Antaranya lafaz-lafaz yang bersangkut paut dengan lafaz niat. Baik, niat ni kita dah faham maknanya tadi tu, dengan makna qasad ataupun pemeliharaan, ya, tujuan ataupun pemeliharaan. Itu daripada sudut bahasa. Kalau daripada dalam dalam kitab Al-Misbahul Munir dan juga Al-Qamus Al-Muhit dan juga kitab Al-Mu'jam Wasit, ada dinyatakan niat dengan pengertian al-wajhul ladzi yadhhabu fihi, iaitu wajah ataupun permukaan yang kita berjalan padanya. Permukaan yang kita berjalan padanya. Maknanya jalan yang yang dilalui untuk kita sampai ke satu destinasi lah. Nah, dan amrul ladzi tanwihi, dan perkara yang diniatkan, yang kita niatkan, yang kita tuju, dan menghadapkan diri kepada suatu amalan. Itu antara pengertian niat daripada sudut bahasa ni. Bila daripada sudut istilah syarak, antaranya kita lihat definisi niat yang diberikan oleh A'immah Al-Hanafiyah. Niat itu iaitu dengan makna apa? Qasdut ta'ah wa taqarrub ila Allah. Nampak? Qasadkan ketaatan, tujukan ketaatan dan menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala pada memperlakukan satu-satu perbuatan fi ijabil fi'li. Tu. Kemudiannya kalau A'immah Malikiyah mendefinisikan niat ni qasdul insan biqalbihi. Mana qasad, tuju seseorang itu dengan hati dia, ma yuriduhu, sesuatu yang dia kehendaki, bi fi'lihi, melakukan sesuatu yang dia kehendaki itu. Ini termasuk dalam bab ini di sisi mazhab A'immah Malikiyah. Adapun Asy-Syafi'iyah di sisi mazhab kita, di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan juga A'immah Asy-Syafi'iyah, niat itu didefinisikan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, mengqasadkan sesuatu seiring dengan permulaan. Ini seiring dengan awal permulaan kita melakukan sesuatu tu. Ya. Itu sebab kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, niat dalam solat iaitu awal ketika kita solat, mana dia takbiratul ihram. Itu sebab niat Imam Syafi'i mewajibkan dalam takbiratul ihram. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelum ni. Kalau yang Malikiyah, maknanya dia mengharuskan sebelum daripada, bahkan 3 mazhab lain selain daripada mazhab Imam Syafi'i mengharuskan niat sebelum daripada takbiratul ihram dengan syarat-syarat mereka. Kerana daripada sudut definisi pun niat pun berbeza. Kalau kita boleh lihat, kalau dalam mazhab Syafi'i niat, dalam mazhab Maliki, niat masuk dalam jumlah keazaman. Masuk dalam jumlah azam. Manakala Al-Hanabilah pula mendefinisikan niat ini iaitu keazaman hati di atas melakukan satu amal ibadat. Menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia tu mengqasadkan amalannya akan Allah Taala tanpa sesuatu yang lain daripada berpura-pura bagi makhluk, mendapatkan pujian di sisi manusia ataupun kasih pujian daripada mereka atau seumpamanya. Ini di sisi Al-Hanabilah. Maka ada perkara yang kita kena fahami untuk supaya kita jelas, iaitu lafaz yang bersangkut paut dengan niat. Lafaz iaitu azam pertama, dan kedua lafaz iradah, kehendak. Fahamkan dua ni dan jangan kita keliru. Baik. Jadi azam ini daripada sudut bahasa, azam
Pengertiannya iaitu kita mengakadkan sesuatu di dalam hati hendak melakukannya di masa akan datang. Itu dia panggil azam. Seperti mana firman Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berazam, yakni melakukan sesuatu kebaikan, maka bertawakallah ke atas Allah Taala. Ya, azam ni makna kita nak melakukan sesuatu, kita ketetapan hati, yakni selepas daripada berbolak-balik hati tu, kita tetapkan hati. Mula-mula bila kehendak kita tu yang tak kuat, tak ditetapkan, maka itu tak nama azam. Bila dah ditetapkan selepas asy aku nak solat subuh besok, kita dah tetapkan dalam hati kita, kuat ketetapan tersebut, kita nak solat esok, solat fardu subuh berjemaah misalnya kata, maka itu dinamakan azam. Kemudiannya dan perkaitan dia tu dengan niat, azam ini maknanya kita tu menjazamkan kehendak kita selepas daripada kesangsian, dan perhubungan dia dengan niat ialah dia merupakan niat dan azam ni adalah dua marhalah daripada beberapa marhalah iradah, dia panggil keinginan. Apa pula al-iradah? Keinginan. Keinginan, kalau sebut iradah, keinginan ataupun kehendak diri kita, dia adalah merupakan suatu sifat. Sifat yang mewajibkan bagi orang yang hidup akan suatu keadaan yang akan mana daripada sifat tersebut tu akan berlakulah suatu perbuatan di atas suatu jalan tanpa jalan yang lain. Ini pengertian iradah. Mana iradah ni sifat. Jadi sekarang ni ringkasnya, iradah ni sifat keinginan kita. Kemudian ni dalam iradah tu ada beberapa tingkatan. Antaranya tingkatan dinamakan sebelum daripada kita nak melakukan sesuatu tu, keinginan yang kuat yang telah ditetapkan tu, itu dia panggil azam. Kemudian apabila kita melakukan dia, kita niat kita sertakan pada awal waktu, itu dinamakan dia niat. Faham beza kat situ tu? Jelas? Harap-harap jelas lah ya. Kalau tak jelas, tuan-tuan boleh tanyalah. Kalau semoga Allah SWT berikan kefahaman. Jadi kita lihat balik kitab tu. Jadi makna niat itu ialah qasad, iaitu keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Jadi pada hadis ini, pada hadis baginda Nabi SAW ini, maknanya niat di situ terbenar. Sama ada keazaman, begitu juga niat pada awal waktu. Mula-mula kalau keazaman sebelum daripada hijrah. Kalau awal waktu pada ketika permulaan dia berpindah lah. Itulah permulaan amalan dia. Faham? Jadi pada hadis ini ada penerangan tentang bahawa segala amalan kita dinilai oleh Allah SWT, dan sama ada terima ataupun tak terima, dan begitu juga ganjaran, balasan adalah bergantung pada niat kita pada setiap amalan tersebut. Iaitu azam kita sebelum daripada melakukan amalan tersebut, apa yang kita nak dengan amalan tersebut. Begitu juga dengan niat kita pada awal ketika mengerjakan amalan tu, apa kita nak. Dan kalau ikutkan, kita dituntut untuk ikhlas ni kita kekalkan sehingga selesai daripada ibadat tu. Kerana apa pula? Kerana perkara yang membinasakan keikhlasan ini, iaitu riak, dia boleh datang membinasakan sama ada pada awal, sebelum daripada ibadah, pada pertengahan ibadah, dan juga pada selesai. Seperti kalau kita nakkan kepada satu perkara yang riak, seperti kita beramal kerana nak orangkan puji kan. Daripada awal lagi, esok aku nak pergi sembahyang masjid. Supaya apa? Supaya orang puji aku rajin pergi masjid. Lepas tu besok kita keluar rumah pun pergi berjalan masjid pun dengan niat tu juga. Kemudiannya dah habis daripada bicara, dah habis daripada ibadah, kita pergi ceritakan orang tentang apa yang amal kita buat tu untuk dapatkan pujian orang pun, itu pun jadi riak juga. Jadi binasa ibadat kita. Yang kita dapat muka Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi ikhlaskanlah niat kita. Kemudian kata Tuan Pengarang lanjut.
Dan lafaz innama adalah mengandungi makna al-hasar. Innama pada hadis tersebutlah. Kan awal-awal tu kan Nabi SAW sebut innamal a'malu binniyat. Apa pengertian innama tu? Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seperti mana yang diterjemahkan oleh penterjemah, ada pun makna niat itu ialah qasad, keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Dan lafaz innama, lafaz innama adalah mengandungi makna al-hasr. Al-hasru. Al-hasru ni makna apa? Perhinggaan. Itu ringkaslah, perhinggaan. Al-hasru ni guru kita kata makna apa? Macam pagar lah, pagar. Hasar, nak kepung, nak pagar. Tujuan kita kalau kita nak pagar ni, maknanya sesuatu yang kita nak pagar tu mestilah sesuatu yang bernilai. Dalam tu kita nak betul-betul jaga, pelihara, supaya dia tu tidak ada masuk perkara-perkara yang boleh merosakkan. Tetapi ini satu istilah, iaitu al-hasru ini, kalau daripada sudut nahu, maknanya innama tu dipanggil adatul hasri. Makna satu perkakas, alat untuk nak menghitung, iaitu apa pengertiannya? Ujung tu ada Imam Nawawi sebut. Adalah mengandungi makna al-hasar, yakni yang membawa pengertian bahawa apa-apa yang akan disebutkan selepas lafaz itu. Mana dia? Iaitulah al-a'malu binniyat tu. Lepas tu ada lagi, diulang lagi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi innama yang pertama tu, lepas dia tu al-a'malu binniyat, itu adalah perkara yang sangat penting. Lepas tu lepas daripada innama yang kedua tu, likulli imri'in ma nawa, bagi tiap-tiap seseorang apa yang diniatkan tu, yang itu tu perkara yang kedua penting disebut dalam hadis ini. Maknanya kalimah selepas daripada innama ni kita faham ayat yang nak pengertian yang nak disampaikan tu sangat penting. Sangat penting. Itu kata Tuan Pengarang, tengok tu, adalah mengandungi makna al-hasar yang membawa pengertian bahawa apa-apa yang akan disebutkan selepas lafaz itu, lafaz innama tu, adalah sesuatu yang sangat kukuh kedudukannya. Dan pada masa yang sama, lafaz ini juga mengeluarkan atau menafikan segala perkara yang lain yang tidak disebutkan. Baik, kita tengok hadis tu. Jadi yang pertama, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sekalian amalan itu bergantung dengan niat, kan? Maknanya di situ tu, sekalian amalan tu bergantung dengan niat, daripada satu pengertian, iaitu amalan tu sah ataupun tidak sah bergantung dengan niat. Ataupun amalan tersebut diterima dan dinilai dan diberi ganjaran bergantung dengan niat. Itu satu pengertian. Lepas tu wa innama likulli imran, yang kedua tu wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi tiap-tiap seseorang tu apa yang diniatkan tu, yakni maknanya membicarakan tentang ganjaran yang ataupun balasan yang akan kita terima daripada Allah adalah bergantung dengan niat tu. Kerana apa pula? Al-jaza' mislul amal. Itu sunnatullah, balasan tu dia akan sepadan dengan amalan kita. Maknanya kalau niat kita lillahi ta'ala, tunggulah Allah Ta'ala sempurnakan pahalanya tanpa kita sangka-sangka. Tak terbayang dah apa balasan kesenangan yang berkekalan selama-lamanya. Namun sebaliknya, kalaulah niat tu seandainya ditolak oleh Allah Subhanahu Taala, amalan tersebut seperti niat-niat yang riak, ujub, takabur dan seumpamanya, na'udzubillah, bersangatanlah keperitan di hari kemudian kerana balasan yang menunggu tu, perhinaan, dan juga seksaan lantaran kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi penting kita jaga niat ni. Begitu juga orang berkuliah, kan, orang menyampai kuliah, orang yang belajar, orang yang berceramah, orang yang dengar ceramah, guru, anak murid, semua bergantung dengan niat masing-masing lah. Jadi jagalah niat tu kerana Allah Subhanahu Taala, bukan kerana selain Allah. Namun ada juga para ulama yang membahaskan tentang, memperincikan lagi tentang tingkatan-tingkatan ikhlas.
Seperti mana kata, kalau yang beramal semata-mata kerana Allah, itu tingkatan yang paling tinggi. Kerana menjunjung perintah Allah. Kerana nak hampirkan diri kepada Allah dan menjunjung perintah Allah paling tinggi. Dia ada rendah sikit pada tu, mana beramal kerana menjunjung perintah Allah, dan juga kerana dia nak dapatkan pahala, ganjaran, dan juga kerana dia takut daripada azab seksa. Itu pun masuk dalam ikhlas juga. Jangan kata orang beramal nak pahala tak ikhlas. Yang ketiganya, orang beramal kerana nak dapatkan kelebihan-kelebihan amalan ketika di dunia, seperti mana orang yang beramal dengan ayat-ayat mu'awwizatani yang Nabi ajar, ayatul kursi, terpelihara dia daripada kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Yang itu tu pun masuk dalam ikhlas lagi. Yang tak ikhlas ni, mana orang beramal kerana nak dapat pujian orang dan perkara-perkara keduniaan. Itu yang tak ikhlas. Dan pada masa yang sama, lafaz ini juga mengeluarkan atau menafikan segala perkara lain yang tidak disebutkan. Oleh kerana itu, maka dapatlah dikatakan bahawa segala amalan syarak tidak sah kecuali bila disertai dengan niat. Maka sesiapa yang menghendaki dengan hijrahnya, ini kembali pada hadis tadi, kata Imam Nawawi, iaitu menghendaki dengan hijrahnya ataupun dengan amalan hijrah tu khusus. Misal kat situ, adapun umum, semua amalan. Apa amalan kita? Kalau kita nakkan amalan kita itu keridhaan Allah Ta'ala, sudah pasti ia akan mendapatkannya, insya-Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang menghendaki dengan hijrahnya ataupun dengan amalannya itu akan harta benda dunia, maka hanya harta benda itu sahaja yang merupakan balasannya. Dan tidak ada lagi baginya sebarang habuan selain daripada itu. Boleh tambah, bahkan mendedahkan diri kepada kemurkaan dan siksaan yang bersangatan pedih. Itu boleh tambah. Dan hadis ini juga memberi pengertian bahawa niat itu adalah syarat bagi sahnya segala amalan. Nampak tu? Ini ringkasannya. Maknanya, yang pertama tadi itu, hadis tu pengertiannya, maknanya segala amalan kita tu bergantung dengan niat. Maknanya niat itu menjadi penentu penerimaan amalan. Itu yang telah lalu. Yang ini, kata Imam Nawawi, hadis ini juga memberi pengertian bahawa niat itu adalah syarat bagi sahnya segala amalan. Ini pengertian yang kedua. Jadi niat di hati kita tu menjadi syarat sah bagi amalan. Maka tidak sah amalan yang disyaratkan berniat. Seperti solat, puasa, zakat, haji, umrah, secara umumnya disyaratkan niat. Niat mestilah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana selain Allah. Ada juga ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan niat. Itu boleh dihalusi dalam kitab-kitab fiqh lah. Seperti contohnya istinja. Tak disyaratkan niat pada ketikanya. Dan seumpamanya. Jadi secara umumnya, jadi niat adalah merupakan, boleh kata secara umum, kalau dalam ibadat adalah merupakan rukun, penentu terhadap kesahihan satu-satu ibadah tersebut. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seperti wudu, mandi, tayamum, semahyang, zakat, puasa, haji, iktikaf dan sebagainya. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, telah masuk ke dalam hadis ini 70 bab ilmu fiqh. Dan beliau berkata pula, telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu. Dan banyak lagi para ulama yang berkata seperti perkataan mereka berdua tadi. Baik. Jadi ini Tuan Pengarang nak nyatakan tentang betapa besarnya pengertian hadis ini, ya. Sehingga kan hadis ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an telah masuk ke dalam hadis ini 70 bab ilmu fiqh. Masya-Allah tabarakallah. Beliau Imam Syafi'i lagi kata telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu, 1/3 ilmu. Apa pengertiannya? Nanti perenggan yang seterusnya diterangkan. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu. Ini sama macam kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan banyak lagi para ulama yang berkata seperti perkataan mereka berdua tadi. Iaitu berdua tu kembali kepada siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
Berkata Imam Abu Bakar Al-Baihaqi radhiyallahu anhu pada permulaan kitabnya yang bernama Mukhtasar As-Sunan, ketika beliau menghuraikan maksud perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan tadi, sesungguhnya segala usaha seorang hamba itu hanyalah dengan 3 perkara saja. Ini Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad kata, hadis ni termasuk hadis tentang niat ni termasuk adalah merupakan 1/3 ilmu. Betul? 1/3 ilmu kan. Imam Syafi'i kata hadis ini merangkumi 1/3 ilmu pengetahuan. Begitu juga Imam Ahmad. Apa pengertiannya? Ini huraian daripada Imam Al-Baihaqi rahimahullah, iaitu 1/3 tu maknanya apa? Sesungguhnya segala usaha seorang hamba itu hanyalah dengan 3 perkara sahaja. Al-kasbu, usaha kita. Usaha kita. Maknanya usaha kita seorang hamba 3 perkara. Apa dia? Pertama, dengan amalan zahir. Amalan zahir, yang melibatkan mata, telinga, tangan, kaki, tubuh badan kita secara umumnya. Kedua, dengan lidah, yang melibatkan lidah kita, tutur kata kita. Dan ketiga, dengan niat yang melibatkan hati. Maka niat adalah salah satu daripada 3 usaha seseorang hamba. Bahkan niat adalah usaha yang paling utama sekali. Kerana niat saja sudah dapat menjadi ibadah. Bersalahan dengan amalan. Bersalahan maknanya berbeza. Berbeza dengan amalan zahir dan perkataan. Maka keduanya belum tentu lagi dapat menjadi ibadah. Kerana keduanya kemungkinan dapat dirosakkan oleh riak. Adapun niat, maka tidak dapat dirosakkan oleh apa sekalipun. Catat kat situ, adapun niat, yakni niat yang ikhlas lah. Maka tidak dapat dirosakkan oleh apa sekalipun. Maknanya apa? Baik, ini pengertian kenapa dikatakan hadis ini merangkumi 1/3 daripada ilmu pengetahuan. Kerana kita ni, usaha kita beramal ni 3. Sama ada kita beramal dengan tubuh badan kita, seperti kita solat kan. Solat tu contoh merangkumi semua amalan tu. Solat kita pergerakan berdiri, rokok, iktidal, duduk, sampai habis tu, itu perbuatan yang zahir dia panggil. Kemudian begitu juga qauli, ada bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan yang kita wajib baca, ada bacaan yang kita sunat baca. Okey? Dan yang ketiganya qalbi, iaitu hati. Jadi niat tu, kadang kita tu lillahi ta'ala, niat pada permulaan kita solat tu lillahi ta'ala, la li ghairihi. Namun pada ketika menyempurnakan ibadah sembahyang tu, mula-mula tadi barangkali kita niat tu lillahi ta'ala lah. Situ dah ada dah. Kalau niat tu memang lillahi ta'ala, dah dikira ibadah dah. Niat dah dikira ibadah dah. Okey, dan dah ada pahala dah dekat situ, insya-Allah ta'ala. Namun part yang penyempurnaan solat kita tu, kalaulah seandainya ada kedatangan ataupun berlakunya riak, ujub, takabur dan seumpamanya, maka jadi binasa ibadat tersebut. Begitu juga bacaan kita. Kalau kita membaca Quran, berzikir lepas sembahyang dan seumpamanya, perbuatan kita di lidah, yang kita baca, baca Quran, zikir, doa, mengajar, baca khutbah, suruh orang buat makruf, cegah orang buat mungkar, dengan lidah kita, amal ketaatan dengan lidah. Namun di hati kita tu, kerana apa? Kerana nakkan pujian orang, takutkan cemoohan orang, ataupun kerana kepentingan duniawi yang kita sebut contoh-contohnya awal tadi, maka binasalah amalan lidah kita tu. Faham kat situ? Jadi itu pentingnya nak kata, niat ini dia 1/3 daripada kerja usaha ibadah kita, bahkan dia bahagian yang paling penting. Katalah kalau kita buat sembahyang, kita sempurnakan pergerakan yang zahir dan juga bacaan di lidah kita, tetapi di hati kita penuh dengan riak, na'udzubillah, habislah. Jadi itu pentingnya niat. Para ulama radhiyallahu anhum beranggapan bahawa sebaiknya segala kitab yang dikarang hendaklah didahului dengan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Di antara mereka yang telah berbuat demikian ialah Imam Bukhari sendiri. Masya Allah, tabarakallah ya. Tengok tu. Maka beliau telah memulakan kitab hadisnya dengan hadis ini, di mana kitab hadis karangan Imam Al-Bukhari ini adalah kitab paling sahih
setelah Al-Quranul Karim. Nampak? Imam Bukhari mulakan kitab Sahih Bukhari beliau dengan hadis ini. Bahkan kemudiannya lepas tu, beliau mengulang-ulang hadis ini pada 7 tempat dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan. Antaranya pada awal kitab sekali. Dan kemudiannya pada bicara Kitabul Iman sekali hadis ni dia bawa. Mana Kitabun Nikah pun ada hadis ini. Kitabun Al-Itqi, kitab pembebasan hamba pun hadis ini dia bawa. Begitu juga kitab tentang Fil Hijrah. Begitu juga kitab tentang Tarkil Hiyal, dan juga kitab tentang An-Nuzur. Jadi Imam Bukhari, Masya Allah Tabarakallah, mulakan karangan dengan hadis ini. Kemudiannya antaranya lagi, selain daripada beliau dinyatakan, berkata Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, seandainya aku mengarang sebuah kitab sudah tentu akan kumulai dengan hadis ini. Dan di dalam riwayat lain beliau berkata, sesiapa yang hendak mengarang kitab maka hendaklah ia memulakan dengan hadis ini. Dan kami telah meriwayatkan daripada Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala pada apa yang telah saya baca di awal kitab beliau yang bernama Al-I'lam, yang merupakan syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, adalah ulama' yang dahulu, ulama' salaf. Dahulu ni ulama' salaf, iaitu yang dari dalam 3 kurun yang diiktiraf baginda Nabi SAW lah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, menganggap sangat baik mendahulukan hadis ini sebelum membuat sesuatu perbuatan. Bermula daripada segala urusan agama sampailah kepada segala urusan dunia, kerana bersangatan hajat kepadanya di dalam segala keadaan. Kenapa? Pentingnya tentang yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Jadi Masya Allah Tabarakallah. Dan telah sampai kepada kami daripada perkataan ulama' salaf radhiyallahu anhum perkara yang banyak sekali, yang keseluruhannya menambahkan penting dan perlunya hadis ini untuk didahulukan sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan. Wallahu a'lam. Dapat kita habis. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, saya menyeru diri saya sendiri dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, setelah kita membicarakan tentang ikhlas, maka kita pastikanlah kita beramal ibadat kepada Allah SWT, buat yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala tagah dengan ikhlas, lillahi ta'ala, semata-mata kita hendak mendekatkan diri kepada Allah dan kerana menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah kita sertakan keikhlasan kita itu dengan riak, begitu juga ujub dan takabur, kerana ia boleh membinasakan keikhlasan. Sampai sini dahulu. Lebih kurang harap dimaafkan. Salah silap saya itu harap diperbetulkan. InsyaAllah panjang umur kita sambung bicara ni minggu hadapan. Sampai sini dahulu. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض والسماء بنور شمسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وأزقنا حلاوة الإيمان بما جاء به والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Yang mengucapkan terima kasih, saya ucapkan sama-sama kasih. Wa iyyakum khairul jaza' fid dunya wa fil uqba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.